A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatuna wa ahlaquna sayyidu wal khatimul anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahul qawli. Ya Allah ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, banyak syukur kita pada Allah Ta'ala masih lagi diberikan kita kesempatan dengan sedikit ruang dan waktu, dengan baki umur yang ada, sama-sama kita dapat duduk dalam satu majlis yang mana moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati dan dirahmati oleh Allah, yang mana sabda Nabi SAW, Raudah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sabda yang lain, Nabi SAW menyebut, Man salaka fi tariqil alam sahalallahu tariqul jannah. Barang siapa yang berjalan pada jalan ilmu, yakni mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan jalannya ke syurga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini, kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita bersusah payah datang dalam keadaan hujan, dalam keadaan kita duduk sejuk, yang mana apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala mempermudahkan jalan kita untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum nak pergi jauh, saya sebut nama saya Abdul Aziz bin Abdul Ghani, asal daripada Melaka. Antara yang telah disebutkan tadi oleh Ustaz Naim tadi, saya salah seorang tenaga pengajar membantu Ustaz Fadil di pondok beliau. Kemudian saya membuka sebuah madrasah di Bukit Tinggi, Kelang. Alhamdulillah, dalam masa yang sama saya sebagai pendakwah bebas, berceramah, kuliah di masjid-masjid dan di surau-surau. Alhamdulillah, dalam 4 tahun saya balik daripada Syria ni, 4 tahun berdakwah pada masyarakat, macam-macam suka dan duka. Duka itu kalau dikenang, itulah benda yang paling saya suka. Digam, ditendang, di sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama-sama kita muhasabah diri kita barang sebulan yang lalu, seminggu, sehari atau sedetik yang lalu. Ada tak hati kita tunduk rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Atau mungkin hati kita rasa rindu dan cinta terhadap junjungan besar Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang hati mereka sangat cinta pada keindahan Islam, tergolong dalam golongan orang-orang yang hati mereka sangat cinta pada perjuangan Islam, dan akhirnya tergolong dalam golongan orang-orang yang dapat rahmat yang cukup besar daripada Allah Ta'ala, pembebasan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di mana-mana kuliah saya, pengajian saya akan mulakan mukadimah. Saya akan mengajak sama-sama supaya muhasabah diri kepada Allah Ta'ala. Dalam sebulan ataupun dalam seminggu, dalam sehari ataupun sedetik, dengan umur yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Contoh kita ambillah penghabisan, kita ambil seumpama umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita lahir sampailah kita meninggal dunia, bertemu dengan ajal pada umur 63 tahun. Moga-moga dalam sepanjang kehidupan kita, sepanjang umur kita itu, sekurang-kurangnya 1 detik hati kita pernah tunduk takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak sembahyang tiap-tiap waktu khusyuk payah. Sekurang-kurangnya bukan sekadar 1 solat, tetapi 1 rakaat daripada 1 solat yang kita buat, sembahyang yang kita buat itu mendatangkan khusyuk pada Allah Ta'ala. Moga-moga yang kecil itu jadi modal di hadapan Allah Ta'ala untuk meraih rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka istiqamah buat dalam banyak-banyak tu, moga-moga salah satu Allah Ta'ala terima. InsyaAllah malam ni saya akan bawa satu tajuk, ketaatan kita pada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah Subhanahu wa taala banyak kali berfirman di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut atiullah war rasul la'allakum turhamun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Yang mana ayat yang pertama saya baca tadi, taati pada Allah dan taati pada Rasul, mudah-mudahan kamu dirahmati. Kemudian pada ayat yang kedua, taat pada Allah dan taat pada Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Tapi ayat yang kedua ni sedap kalau kita bahas. Tapi saya tak nak bahas banyak, saya bukan orang politik, saya tak apa nak reti. Tak apa nak pandai buat politik-politik ni. Tapi Islam kena sokong. Tak semestinya kena duduk depan, duduk belakang pun yang penting hati tu mesti sokong, tangan mesti tanda. Itu paling. Minta maaf saya tak ada ni, tak ada cakap sensor-sensor, saya lepas aja. Ada sebuah masjid dalam Selangor ni, orang bangun, ustaz balik, kena halau saya. Auzubillah. Yang mana kalau kita lihat ayat yang kedua ni, saya bahas sedikitlah. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, taat pada Allah maksudnya beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan melalui Al-Quran. Kemudian taat pada Rasul, beramal dengan hadis-hadis Nabi, dengan suruhan-suruhan yang datang daripada Nabi SAW. Tetapi pada ulul amri minkum, tiada kalimah ta'ah, maksudnya tidak semestinya kena taat. Nak taat macam mana? Kalau kita mengaji bab usul tafsir, dia ada kalimah, istilah disebut tartibul kalimat. Susunan kalimat itu mendatangkan makna pada ayat itu. Maka nak faham yang ulul amri minkum, pemimpin daripada kalangan kamu ni nak kena taat, mesti kembali balik yang depan itu, iaitu yang taat pada Rasul dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak taat pada perintah Rasul, dia tak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tiada kewajipan ke atas kita kena taat kepada pemimpin ini. Tapi tak taat jangan angkat senjata. Jangan. Belum sampai masa kita jihad. Kita jihad dengan politik, kita jihad dengan kertas undi. Itu kena tahu. Na'udzubillahi min zalik. Kita tengok negara-negara luar, contohnya di Syria, sampai sekarang peperangan masih lagi belum mereda. Saya sedih sebab saya belajar di Syria. Tempat yang dibom itu memang tempat saya duduk di sana. Kabar beritanya telah jadi padang jarak, padang terkukuh. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian pada ayat yang awal-awal saya sebut tadi, taat pada Allah dan Rasul, mudah-mudahan kamu dirahmati. Nak tunjuk, nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan kena ikut perintah Allah dan kena ikut perintah Nabi SAW. Takkan aman hidup kita, takkan tenang hidup kita, takkan selesa bila mana kita tolak perintah Rasul, kita tolak perintah Allah Ta'ala. Mungkin orang kata, ustaz tu tengok orang tu lawan hukum Allah Ta'ala, relax, kaya, Mercedes, rumah banglo macam istana, kekayaan berbilion-bilion, hidup relax. Ya, atas dunia relax, dalam kubur belum sampai akhirat, dalam kubur belum tentu lagi. Jaga-jaga. Ada dalam hadis Nabi SAW, mafhumnya Nabi kata apa? Bila mana mati seorang Muslim itu, seorang Islam, kita laksanakan jenazah dia, kita mandikan, kita kapankan, kita sembahyangkan, kita hantarkan ke kuburan. Kemudian ditanam, dihadapkan wajahnya, dadanya ke kiblat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana dikambus, melangkah balik daripada tanah perkuburan, maka datang malaikat balikkan jenazah itu daripada menghadap kiblat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hakikatnya atas dunia ni nampak Muslim, tetapi hatinya tolak Islam. Nampak pergaulannya dia sebagai seorang Islam, tetapi hatinya ni sangat membenci Islam. Maka bila mana dalam kubur, malaikat akan balikkan wajahnya dan dadanya daripada menghadap kiblat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Tak cukup sekadar itu. Bila mana Aidil Adha kita sambut dengan ibadah korban,
sibuk kadang-kadang mengamuk kalau orang-orang lama ni lembu ni tak ada kiblat, tarik-tarik ada kiblat. Kalau kita mengaji, hukum dia sunat saja. Yang wajib ada menghadap kiblat, yakni manusia itu sendiri, Muslim itu sendiri. Na'udzubillah. Itu haiwan kita sibuk ada kiblat, kita bila lagi nak menghadap kiblat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang dalam ni saya faham jenis orang sembahyang. Balik bagi tahu jiran-jiran, bagi tahu saudara mara yang lihat nak sembahyang ni lagi, bagi tahu lembu dah lama hadap kiblat, kita bila lagi nak hadap kiblat. Kena berikan peringatan cepat-cepat. Jadi bila sebut ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tafsir Ibn Katsir dia kata apa? Taat ini dengan melaksanakan apa yang Allah Taala perintahkan melalui Al-Quran itu, yang diwahyukan kepada Nabi SAW, yang disampaikan kepada kita. Yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan semata-mata hanya beribadah sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita sebut sembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai kita jadikan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimallahu taala, yang kita boleh jadikan panduan dalam kehidupan kita apa itu makna ibadah. Maka kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah pada mukadimah bab ketaatan kepada Allah juga, tajuk bab yang pada bab pertama itu, mukadimah itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ghazali menganjurkan kepada kita supaya mana pada setiap seorang Muslim itu, diri seorang Muslim itu, dia perlu ada amal-amal yang perlu dia lazimi, perlu istiqamah. Bab sembahyang 5 waktu, jangan fikir istiqamah benda tu wajib, nak tak nak kena buat. Perkara yang sunat-sunat ini, dengan zikirnya, dengan sembahyang sunat, dengan sedekah dan sebagainya, perlu ada satu yang kita boleh istiqamah, yang kita boleh lazimi sepanjang masa. Perlu ada. Kemudian kalau kita bedah, kita lihat kitab Bidayatul Hidayah, permulaan bagi jalan hidayah, Imam Ghazali rahimallahu taala. Bila sebut Imam Ghazali ni, saya teringat dalam sebulan 2 ni, dalam surat khabar, seorang profesor daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, mungkin dah telajak pandai ni pun payah juga bila dah telajak pandai ni. Dia buat kajian, dia kata ada 1000 lebih hadis maudhu', hadis palsu dalam kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Na'udzubillahi min zalik. Saya tak nafikan, saya pun tak kata ya. Cuma bila mana kajian-kajian ulama' ini, biarlah sesama ulama' bahas. Jangan cerita dengan orang awam. Orang awam tak faham mana. Saya ambil satu perumpamaan. Ni bidang hadis ni sangat luas bidang dia. Tapi janganlah kata saya ni pandai hadis, saya pun tak pandai mengaji, sikit-sikit saja. Kalau kita baca kitab Furu' Masail yang ditulis oleh Syekh Daud Fatani, seorang ulama hebat daripada Fatani, yang pernah mengajar di Masjidil Haram, yang mana akhirnya beliau wafat dan beliau dimakamkan sebelah makam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Satu pengiktirafan yang diberikan oleh masyarakat Mekah pada zaman itu, lebih kurang dekat 200 tahun yang dulu, kepada Syekh Daud Fatani ini. Bila mana beliau meninggal dunia, ditanam jenazah beliau ini, dimakamkan sebelah makam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mana dalam kitab beliau, kitab Furu' Masail, dia kata apa? Dengar kontroversi ni, tapi itu hakikatnya. Dia kata boleh beramal dengan hadis dhaif, dengan hadis maudhu', silap, dengan hadis maudhu', hadis palsu. Jadi bila kaji, maksud dia apa dia? Bila sebut darjat hadis ini, hadis dhaif kita ambil yang mudahlah, dhaif yang lemah, kemudian maudhu', palsu, kemudian bawah sekali hadis mungkar, dalam kategori palsu tapi mungkar. Okey. Kenapa ulama kelaskan begitu? Kenapa tak letak saja terus maudhu', mungkar tu tak payahlah, status dia sama, palsu. Sebab apa?
hadis yang palsu pada matanya, pada yang kita baca an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya matan tu, pada matanya sahih, betul. Ataupun kita ambil, cubalah contoh, kita letak contoh, kata jangan minum arak. Maksudnya kalau ditimbang dengan Al-Quran dan hadis yang lain, maka itu perkataan yang sahih, perkataan yang betul, ayat yang betul, jangan minum arak. Kemudian yang jadi maudhu', yang jadi palsu, pada rantaian sanad orang yang meriwayatkan hadis tu tak sampai pada Nabi SAW. Okey. Hadis mungkar bagaimana pula? Hadis mungkar pada matannya tu dah mungkar. Dia kata seumpamalah, contoh, kata minum arak dapat pahala. Ditimbang dengan hadis lain, ditimbang dengan ayat Al-Quran yang lain, maka kalau kita lihat tak sesuai, tak sama, maka ini palsu. Walaupun sanad riwayat itu boleh sampai pada Nabi SAW. Sampai itu macam mana? Zaman sekarang orang mudah, dia ambil sanad, dia susun masuk nama ni, masuk nama ni disusun sampai Nabi SAW. Dia katalah sanad dia paling betul. Betul, nak mengajar ilmu hadis ni bukan mudah, bukan senang. Sampai kita hukum ulama mudah-mudah. Maka Syekh Daud Fatani kata apa dalam kitab tu? Dia kata beramal sekadar seumpama kita amal hadis dhaif dengan fadilat-fadilat amal yang kita lakukan. Bukan dijadikan hujah, bukan dijadikan dalil untuk mengeluarkan hukum, tetapi sekadar motivasi untuk kita untuk beramal dengan amal-amal baik. Itu kena fahamlah. Tetap hadis itu hadis palsu, tidak boleh disandarkan pada Nabi SAW. Maka orang yang suka petikaikan Imam Ghazali ni sejauh mana dia mengaji bab ilmu hadis, nak menuduh hadis itu palsu dan sebagainya. Yang mana dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, selepas daripada mukadimah itu, pada bab yang kedua dia akan bicarakan tentang bab bangun daripada tidur. Ulama besar, bukan ulama kecil Imam Ghazali ni. Digelar juga sebagai Imam Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i kecil. Sampai ada sesetengah ulama terdahulu mengatakan Imam Ghazali ni dah sampai tahap mujtahid, boleh buat mazhab sendiri. Hebat. Tapi karangan je takkan nak tulis adab bangun daripada tidur. Kita nampak macam leceh, macam lekeh sangat tajuk tu. Tapi Imam Ghazali nak ajar pada kita dalam kitab itu, bangun daripada tidur sampai kita kembali kepada tidur, dan dalam tidur itu semua kehidupan kita dalam 24 jam sehari semalam itu, bila mana kita ikut akan apa yang telah dianjurkan oleh syarak, oleh Islam itu sendiri, maka apa yang kita lakukan semua itu dikira sebagai satu ibadah, ubudiyah kita, perhambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam tidur pun boleh dikira ibadah bila mana kita ikut akan sunnah baginda Nabi SAW. Mudah ya. Kemudian bila mana sebut ubudiyah kita, penghambaan kita, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, nak kata kita ni orang yang taat. Taat ini salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Martabat manusia ni, Islam ini, yang pertama Muslim, naik pangkat sikit mukmin, naik pangkat sikit muttaqin, naik lagi pangkat mukhlisin. Mukhlisin golongan para rasul dan nabi. Kita tak sampailah situ. Muslim, biasa tengok Astro Oasis pukul 5 petang. Saya tak tahu ada lagi ke tak, lama tak tengok. Islam KPT, KTP. KTP ni maksudnya kartu tanda penduduk. Kartu kad tanda penduduk, contohnya kad pengenalan macam kita di Malaysia. Salah satu drama sebenarnya yang menyindir, yang mengusik orang Islam, yang kebanyakannya mereka mengaku sebagai seorang Muslim, Muslim pada kad pengenalan, tetapi bukan Muslim dalam cara hidupnya, dalam kehidupannya. Ramai di kalangan kita mengaku saya Islam, saya orang Islam, tapi kehidupan keluarganya, kehidupan dia tak melambangkan dia seorang Islam. Islam kaki minum, Islam tak sembahyang, Islam kaki judi.
Islam macam-macam kaki ada pada dia. Na'udzubillahi min zalik. Bukan sekadar, tak cukup sekadar Muslim sahaja, maka naik pangkat disebut Muslim yang mukmin, yang beriman dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang Islam tadi seronok saya nak sebut. Tak jauh mana dalam negara kita je. Mengaku Islam, boleh kata hukum Islam tak relevan, tak sesuai untuk zaman sekarang. Maksudnya dia tak beriman dengan hukum tu. Na'udzubillahi min zalik. Kalau saya mufti, saya hukumlah orang ni jatuh kafir. Bukan mufti, saya tak boleh hukum lah. Orang mukmin macam mana? Orang mukmin, mereka ni beriman, cuma kadang-kadang tak buat. Beza tadi yang Muslim sekadar Muslim pada nama, pada keturunan, tetapi bukan pada imannya. Orang yang beriman ni mereka beriman. Ada sebahagian manusia bila kita tanya, sembahyang wajib? Sembahyang wajib. Tapi kenapa tak sembahyang? Senyum je. Saya ambil satu kajian daripada Universiti Melaya. Seorang doktor daripada Universiti Melaya, dia buat kajian tentang orang yang betul-betul jaga sembahyang 5 waktu. Respondennya iaitu pelajar-pelajar IPTA di seluruh Malaysia. Dalam kajian beliau ini didapati yang jaga sembahyang 5 waktu hanya 15% sahaja, berbanding dengan 85% kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Buat kadang-kadang, celang-celup je. Kalau kita lihat IPTA ni, bukan calang-calang tempat orang pandai-pandai. Setakat 1A belum tentu lagi. Kalau dapat tu alhamdulillah. Itu pun mungkin kadang-kadang diploma aja. ITM. Tempat orang pandai-pandai 10A, 15A, 20A, 30A masuk belajar di situ. Tetapi dalam ramai yang pandai-pandai ni, cuma yang dapat hidayah ni 15% je. Mana yang lain? Kalau tanya sembahyang wajib, wajib. Beriman dengan hukum sembahyang itu wajib. Tetapi dalam melaksanakan, ramai yang lalai, ramai yang tak peduli. Na'udzubillah. Kemudian golongan yang muttaqin. Golongan ini mereka bila didatangkan hukum-hukum daripada Al-Quran, hukum-hukum daripada hadis Nabi SAW, dengan rasa gemetar mereka melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nak buat tak buat, tak ada. Dia akan lakukan, dia akan laksanakan. Yang mana kalau kita sebut golongan orang yang bertakwa ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kata apa? Ada 4 tanda, 4 ciri yang disebutkan orang itu orang yang bertakwa. Bukan salah satu, 4 ini mesti ada pada diri orang yang bertakwa. Maka Sayyidina Ali kata apa? Yang pertamanya, hauful minal jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut, ramai yang mengaku takut, tak cukup. Kena yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan, iaitu Al-Quran itu sendiri. Maka Al-Quran itu kalau kita lihat dalam negara kita 57 tahun merdeka, cuma setahun kita tak buat, tak laksanakan tilawah antarabangsa. Kita berikan penganjuran ini kepada negara Iran. Siapa yang ingat tu ingatlah. Maksudnya sepanjang tahun kita laksanakan penganjuran tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Tetapi sejauh mana kita beramal dengan ayat-ayat yang didendangkan, yang didengarkan oleh qari-qari daripada seluruh dunia. Saya, pak mentua saya, bila tiap kali tilawah Al-Quran antarabangsa, dia ada kerja dengan Jabatan Perdana Menteri Malaysia, JPM. Bukan JAKIM yang menganjurkan, Jabatan Perdana Menteri. Adalah kerja-kerja dia. Maka dia pernah cerita dengan saya, kalau kita perasan, perhati-perhati, kerajaan Saudi dia tak hantar wakil untuk jadi qari bagi tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Dia tanya saya, kenapa? Saya kata saya tak tahu. Maka pernah satu ketika dahulu, seorang ulama daripada Saudi yang dia jadi hakim ketika itu, dia tegur. Sebab apa? Dia lihat
Malaysia ni sekadar mendendang-dendangkan Al-Quran tetapi tak mengambil manfaat, tak beramal dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Tengok. Sebab dia tak nak campur tangan, tak hantar wakil. Kalau yang datang itu secara persendirian tapi bukan wakil negara. Kemudian yang ketiga, kata Saidina Ali karamallahu wajha, yang ketiga waridha'i bil qalil, redha dengan yang sedikit. Reda, rasa cukup dengan sedikit, dengan rezeki pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang sikit mengeluh, banyak pun mengeluh. Tanda orang bertakwa, walaupun sikit dia dapat, alhamdulillah. Bagi dia yang sedikit itu pun dah jamin kehidupan di atas dunia ni. Apatah lagi kalau dia reda dengan yang sedikit itu, Allah Ta'ala jamin bagi dia di akhirat nanti. Bab pandai tak pandai, kaya tak kaya, bahagia tak bahagia dalam kehidupan, apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita itu, ada hikmah-hikmah kebaikan ke atas kita. Kalau mana kita teliti, kalau mana kita lihat, kalau mana kita tengok betul-betul, maka perkara itu akan datang hikmah yang cukup besar atas kehidupan kita. Saya bagi perumpamaan contoh. Bila mana kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala dengar, Allah Taala makbulkan doa kita. Cuma kadang-kadang apa yang kita minta itu kita tak dapat secara cash atas dunia ni. Kita angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, berilah kemewahan, berilah kekayaan, berilah kebahagiaan dalam rumah tangga aku. Minta pada Allah Ta'ala. Tapi kita lihat hidup melarat, rumah tangga kacau bilau, tak ada kebahagiaan dalam kehidupan. Tak semestinya Allah Ta'ala tak makbul. Allah Ta'ala nak tengok, Allah Ta'ala nak lihat pada kita kesungguhan kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bukan nak lihat apa yang kita minta. Allah Ta'ala nak lihat ubudiyah, perhambaan kita, kesungguhan kita minta mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Adabnya Allah Ta'ala ajar pada kita apa? Nak minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kena dahulukan dengan ibadah, dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita dah jadi kebiasaan orang buat kenduri. Doa selamat, doa tu, doa ni macam-macam lah. Kenduri ni satu benda yang baik. Menjamu orang lain makan, bersedekah, menghadiahkan makanan pada orang lain, satu perkara yang dituntut oleh syarak, satu perkara yang kita boleh sebut sebagai ibadah. Maka selayaknya kadang-kadang kita panggil orang, datanglah rumah saya buat makan-makan sikit, kemudian baca doa selamat, buat sembahyang hajat, nak minta moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan saya. Dahulukan dengan ibadah, kemudian minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang silap pula pada kita ni kadang-kadang, Tuan Imam, anak saya ni nak ambil SPM Tuan Imam. Kalau dia dapat 80A, insya-Allah saya nak tombang lembu seekor. Contohlah, tu contoh. Tuan Imam tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiap-tiap hari jumpa kat surau kat masjid. Tuan Imam tanya, Ji, hari tu kata nak tumbang lembu, kalau anak dapat 80A. Tak dapat pun 80A, 8E je dia dapat. Contohan. Maksudnya apa? Dia main-main dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi dia apa? Kalau dapat nak buat ibadah, tak dapat nak tinggalkan. Tak bolehlah begitu. Maka ibadah itu dari segi adabnya, ibadah itu didahulukan. Moga-moga dengan ibadah yang kita buat itu dapat meraih anugerah, meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan kita. Maka reda dengan perkara yang kecil ni, yang sedikit, rezeki yang sedikit ini, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, isti'dad liyaumir rahil, bersiap sedia dengan hari kematian. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi rahimallahu taala, hadis-hadis yang menceritakan tentang kesempurnaan
baginda Nabi SAW, tentang kehidupan Nabi, tentang cara pakai Nabi, tentang pergaulan Nabi dengan sahabat, dengan isteri dan sebagainya. Yang mana dalam kitab itu, dalam bab pakaian Rasul SAW, pada hadis yang terakhir dengan yang kedua terakhir dalam kitab itu, yang mana Nabi SAW sangat menggembari, sangat suka pakai pakaian berwarna putih. Balik semak tengok hadis yang kedua terakhir dan hadis yang terakhir dalam bab pakaian Rasul SAW. Yang mana kalau kita baca syarah bagi hadis itu, ulama kata apa? Ulama kata Nabi pakai pakaian putih supaya mana mengingat untuk hari kematian. Jarang kita jumpa, memang tak pernah jumpa pun orang mati dibungkuskan dengan kain kapan hitam, tak ada. Dibungkuskan dengan kain kapan kuning, tak ada. Dibungkuskan dengan macam-macam kain, tak ada. Tetapi manusia bila mati, lazimnya manusia itu akan dibungkus, akan dikapankan dengan kain putih. Maka warna putih, pakaian putih itu pakaian yang boleh kita muhasabah diri kita untuk hari kematian kita. Ingat mati. Ni kaum ibu kat belakang. Ni satu cadangan daripada saya. Aidilfitri yang akan datang, minta suami beli kain langsir warna putih. Biar orang datang rumah ni asal putih semua, ingat mati. Confirm rendang tak habis. Tak lalu orang nak makan, ingat mati. Na'udzubillah. Kalau kita fikir-fikir balik, saya kadang-kadang malam-malam saya fikir. Kena muhasabah diri. Umur 30, umur saya 30. Kalau saya hitung-hitunglah, kalau Allah Ta'ala takdirkan saya mati ikut macam umur Nabi 63 tahun, saya ada 33 tahun lagi. Tolak yang sakit, terlantar kat hospital, ke jantung apa, tak rasa nikmat dunia, 30 tahun lah mungkin. Saya fikir 30 tahun itu, dengan umur yang saya ada sekarang 30 tahun ini, saya rasa cukup sekejap daripada saya lahir sampai saya dah umur 30 tahun ni, saya rasa baru satu malam, satu hari berlaku. Sangat, masa tu saya rasa sangat pendek, sangat cepat. Bayangkan 30 tahun yang akan datang untuk menemui maut. Apa amal, apa ibadah yang saya buat, yang saya persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam tiap-tiap malam, bohong. Tak larat, bangun mengenai 2 rakaat je. Tak. Masih berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mengaku aku orang baik, akulah orang tu, akulah ni. Semua mengaku baik-baik. Alhamdulillah. Jadi kita fikir baki umur yang ada tu, apa amal yang kita boleh buat pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat jaminan nak lepas daripada siksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya tambah satu. Daripada Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang mana Saidina Uthman kata apa? Salah satu ciri orang bertakwa ini, bila mana agamanya ditimpa musibah, dia rasa sangat sedih. Saya ulang lagi sekali, bila agamanya ditimpa musibah, dia rasa sangat sedih. Kita lihat pada diri kita dulu. Tak sembahyang. Mungkin kita jenis orang sembahyang, tak apa. Lambat sembahyang, rasa sedih ke tak? Relax, tak tahu je. Tak sedih, tak risau langsung. Anak lambat sembahyang, kita relax, tak marah pun. Tapi kalau tak pergi tuition, lambat pergi tuition, mengamuk kita. Lambat pergi sekolah, mengamuk. Anak tak sembahyang subuh, tak peduli. Na'udzubillah. Itu. Kalau kita pergi pula keluar, kita lihat orang lain. Contohnya Palestin, di Gaza. Saya di Syria dulu. Syria ni salah satu negara yang terima pelarian Palestin. Ada satu tempat di sana, tempat tu nama Palestin. Dalam Syria ini ada satu tempat, nama tempat tu sendiri Palestin. Di situ tempat pelarian Palestin. Kemudian kerajaan Syria binakan bangunan seumpama macam kita rumah PPR, rumah flat tinggi, diberikan duduk secara percuma. Kemudian diberikan visa pada orang Palestin untuk bekerja di Syria.
Dalam masa yang sama saya pergi sana dulu, orang Iraq ni ramai datang masuk ke dalam Syria jadi pelarian. Tetapi kerajaan Syria tak bagi langsung visa untuk orang Iraq bekerja di Syria. Nak tunjuk kerajaan Syria ketika itu sangat mengambil berat tentang orang-orang Palestin ini sendiri. Cuma isu Bashar Assad ni saya tak nak sentuh lah. Sebenarnya kalau kita bahas betul-betul isu Bashar Assad ni bukan masalah Syiah pada asalnya, tetapi masalah rakyat dengan pemerintah. Kemudian datang orientalis, datang golongan-golongan musuh Islam ni, dia tambah garam, dia tambah gula biar sedap, Syiah dan sebagainya. Tercetuslah peperangan sampai sekarang. Yang mana pengalaman saya lihat di sana, kalau kita lihat di Gaza itu, Gaza itu tempat orang Arab. Okey. Bila kita cerita zaman kejatuhan kerajaan Osmaniyah di Turki, salah satu punca kejatuhan Osmaniyah di Turki dengan sebab propaganda yang ditiupkan oleh British dan ditiupkan oleh orang Arab sendiri, propaganda kebangsaan Arab untuk Arab. Ni orang bangga Melayu untuk Melayu, Melayu hidup Melayu. Melayu tang mana? Melayu merempat juga bawah jambatan, Melayu duduk rumah PPR juga. Melayu hidup susah juga, Melayu tang mana Melayu? Kalau Melayu semua kaya, alhamdulillah. Melayu lah tu. Kalau kita ikut perangai itu lebih kurang perangai Arab yang ikut penjajah British. Dia kata apa? Arab untuk Arab. Maka kita perlu rampas kembali Masjidil Haram, perlu rampas kembali Masjid Nabawi, perlu rampas kembali Masjidil Aqsa daripada tangan pemerintah Turki Osmaniyah. Sebab Osmaniyah ni, Khalifah Osmaniyah ini orang Turki, bukan orang Arab. Okay. Maka jatuh kerajaan Osmaniyah, yang mana salah satu sebab dengan sebab propaganda kebangsaan daripada orang Arab. Maka dilaungkan Arab untuk Arab, tetapi natijah yang kita lihat sekarang ni, yang di Gaza itu bukan Jawa, di Gaza itu bukan Banjar, di Gaza itu bukan orang India, bukan orang Cina, tetapi di Gaza itu orang Arab. Mana slogan Arab untuk Arab? Kenapa tak selamatkan Arab di Gaza? Kalau lihat pada Arab. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, penduduk di Gaza itu 90%, kebanyakan mereka ni semua orang Islam. Maka kalau kita lihat orang Islam ditindas, orang Islam dibunuh, perlu rasa terbit dari hati kita ni, rasa sedih. Sebab apa? Itu salah satu ciri orang bertakwa. Orang Islam dibunuh, maksudnya agamanya dihina, agamanya diuji, agama ditindas, maka perlu rasa sedih. Kenapa Israel laknatullah ini dia serang orang Gaza ketika itu, Palestin Gaza itu, pada bulan Ramadan? Mungkin di sini ada jawapan, nak bagi jawapan saya bagi bercakap sekejap. Banyak yang saya tanyakan, ramai yang saya tanyakan, bila mana mereka jawab, mereka kata apa? Sebab mereka sangka, orang Israel ini sangka bulan Ramadan orang Islam puasa, orang Islam lemah. Sebenarnya tak. Tujuan Israel serang Gaza bukan sebab Gaza, tapi sebab umat Islam yang di sekeliling Gaza, umat Islam yang di seluruh dunia ni. Bila sebut Ramadan, kita baca tentang firman Allah Ta'ala tentang kewajipan berpuasa, yang disebut pada hujung ayat itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Habis je bulan Ramadan, gencatan senjata, habis perang sampai hari ni. Sebab apa? Israel nak tengok, Yahudi ni dia nak tengok, kalau betul orang Islam ini dia dapat natijah takwa daripada puasa itu sendiri, maka bila umat Islam ditimpa musibah di Palestin, di Gaza, umat Islam seluruh dunia akan rasa sedih. Tapi hakikatnya kita sedih ketika mana Ramadan datang, Aidul Fitri, lupa akan kesengsaraan yang berlaku ke atas umat Islam di Gaza. Itu. Maka Israel ni serang bukan semata-mata pada orang Gaza itu, tapi dia nak tengok indikator, dia nak tengok tahap ketakwaan iman seseorang Muslim yang ada pada seluruh umat Islam yang ada pada seluruh dunia ini. Jadi boleh nampak cara permainan golongan Yahudi. Itu takwa. Kemudian kita kembali lagi nak cerita bab taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita melakukan ibadah dalam keadaan mengikhlaskan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin." Dan tidaklah kami perintahkan melainkan melakukan ibadah kepada Allah dan mengikhlaskan diri dalam beragama. Allah Taala pada kita, Allah Taala tak mengharapkan apa-apa. Allah Taala tak perintahkan apa-apa melainkan ubudiyah, penghambaan kita, ibadah kita hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting mengikhlaskan diri dalam beragama, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Imam Nawawi, hadis 40 bagi Imam Nawawi rahimallahu taala, hadis yang pertama, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan dengan apa yang diniatkan. Yang mana dalam hadis itu Nabi SAW menceritakan, Nabi berikan perumpamaan, orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Orang yang berhijrah kerana nak ikut perintah Allah, nak ikut perintah Rasul, maka dia akan dapat ganjaran yang sesuai daripada Allah Subhanahu wa taala dan dapat jaminan daripada Rasul Nabi SAW tentang hijrah yang dilakukan. Maka bila sebut hijrah ni pula, kita masih lagi, kita duduk dalam bulan Muharram. Sedangkan Nabi bukan hijrah bulan Muharram, Nabi hijrah bulan Safar. Tapi tak apalah, kita nak ambil pengajaran, kita nak ambil aura, nak ambil semangat hijrah Nabi SAW. Nabi sebut la hijrah ba'dal fatah. Nabi kata tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tidak lagi disyariatkan pada kita pindah daripada satu tempat pergi satu tempat lain. Tetapi Nabi suruh kita apa? Illal jihad, melainkan jihad. Kita duduk dalam Malaysia ni. Saya pernah duduk luar negara, saya pernah duduk di Ireland, saya pernah duduk di UK. Saya bekerja, habis belajar saya pergi sana. Saya bekerja di sana. Jadi inspektor halal. Nak dibandingkan sana dengan Malaysia ni, kalau nak kata lebih nampak Islamik, saya rasa sana lebih Islamik kot. Sistem pemerintahannya, kemudian kebudayaannya, masyarakat saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kita nampak di sana lebih daripada Malaysia, negara kita. Tetapi Nabi SAW ni ajar kita, dah tak ada hijrah lagi, melainkan jihad. Maksud jihad tu apa? Kalau kita duduk dalam negara kita sendiri, negara yang tak nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala, negara yang penuh dengan kepincangan, negara yang penuh dengan masalah gejala-gejala sosial yang berlaku, maka jihad kita apa? Kembalikan negara ini duduk dalam keadaan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin tak mampu duduk depan kuliah, tapi sekurang-kurangnya kalau kita sebagai seorang bapa bagi nasihat pada anak-anak buat baik, taat perintah Allah Ta'ala. Bagi nasihat pada isteri-isteri supaya taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isteri didik anak jadi orang baik. Isteri berikan teguran kasih sayang pada suami supaya suami jadi orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun jihad. Jihad tak semesti-mestinya kena angkat senjata. Jihad ini konsepnya sangat luas. Salah satu dengan jihad ilmu, ataupun kita panggil pada diri kita jihadun nafs, yakni jihad melawan hawa nafsu kita, duduk dalam majlis ilmu, mengaji dan beramal dengan ilmu yang kita dapat. Jihad. Maka tak perlu keluar jauh-jauh dalam negara kita, tak payah nak pergi cari tempat aman. Walaupun negara kita tak aman, penuh dengan pelbagai masalah, duduk berjihad, jadikan negara kita ni baldatun tayyibah. Itu disebutkan jihad. Maka Nabi bagi tahu kita hijrah ini, nak tunjuk pada kita ada di kalangan para sahabat ini yang hijrahnya bukan kerana Allah, tetapi kerana dunia dan kerana perempuan yang hendak dia nikahi. Maka dia dapat dengan apa yang dia nak. Hijrah, dapat dunia, dapat perempuan yang dia hendak nikahi. Tetapi keuntungan itu atas dunia sahaja. Tapi kalau kita niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun kadang-kadang kat dunia tak dapat untung, tetapi kita boleh tuai keuntungan kita di akhirat nanti. Itu. Kemudian taat kepada Rasul Nabi SAW.
berkaitan dengan hijrah Nabi SAW. Saya kadang-kadang saya tunggu. Bila orang ceramah tentang hijrah ni, saya tunggu orang nak cakap hijrah Nabi ni tentang politik. Tapi payah sangat nak cakap. Kalau kita buka kitab Fiqh Daulah, Syekh Yusuf Qaradawi, tentang bab dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalil daripada sirah Nabi, sejarah, dalil daripada fitrah Islam itu sendiri. Maka dalil daripada sirah Nabi SAW, yang mana dalam sirah diceritakan bahawasanya datang 75 orang golongan Ansar, golongan Aus dan Khazraj ini datang berjumpa Nabi SAW, berbaiah dengan Nabi SAW, mempelawa Nabi supaya datang ke tempat mereka, kemudian mempelawa Nabi, menjanjikan satu jawatan untuk Nabi supaya Nabi jadi pemerintah, pemimpin di kalangan mereka. Tengok. Maka kalau kita baca buku-buku orientalis, musuh-musuh Islam, mereka akan kata Nabi hijrah dengan sebab Nabi takut pada ancaman, takut pada golongan musyrikin Quraisy ini, ugutan daripada musyrikin Quraisy. Tetapi hakikatnya bukan Nabi takut, tetapi Nabi lihat bila mana datang ajakan daripada golongan Aus dan Khazraj ini, Nabi lihat dari segi sudut politik umat Islam ketika itu, dan sampailah pada hari ini Nabi lihat dia akan mendatangkan keuntungan pada umat Islam, maka Nabi tinggalkan tempat dia, Nabi hijrah ke satu tempat yang disebut sebagai Yathrib. Tahu nama Yathrib ni apa maksud dia? Nabi ni orang cerdik. Ada sifat pada dia, sifat fatana, orang yang bijaksana, cerdik. Orang cerdik dia tak akan pindah daripada tempat yang tak elok kepada tempat yang lagi tak elok. Tak ada. Maka Yathrib ini, maksud Yathrib itu tempat celaka. Nama asal bagi kota Madinah. Tapi pada diri baginda Nabi SAW, kita baca dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskannya Nabi SAW melainkan membawa rahmat pada seluruh alam. Nabi hijrah pada tempat yang celaka. Hujahnya apa? Kalau kita baca sirah Nabi, contohnya kitab Fiqh Sirah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, yang mana dalam kitab itu dia kata apa dalam kitab itu? Ibu dan ayah Nabi SAW meninggal dunia di kota Yathrib, di Madinah. Dengan sebab apa? Terkena satu wabak penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Maka disebutkan Yathrib dengan sebab apa? Di kota itu ada satu wabak penyakit yang boleh menyebabkan manusia mati. Maka digelarkan Yathrib, tempat celaka. Nabi datang, Nabi pindah ni, Nabi bawa rahmat untuk sekalian alam. Daripada tempat itu jadi celaka, Nabi pindah jadikan tempat itu tempat yang beragama. Perkataan Madinah itu daripada perkataan din, dalyanun, din, ataupun kita terjemahkan agama, ataupun boleh kita faham daripada agama itu maksud dia apa? Cara hidup. Nabi datang bawa cara hidup baru, cara hidup yang taat pada perintah Allah. Maka tempat itu ditambahkan, kalau belajar bab nahwu, mim makan disebutkan sebagai mim makan, maka disebut Madinah Al-Munawwarah. Madinah tempat yang bercahaya, Madinah tempat beragama yang bercahaya, Madinatun Nabi, Madinah tempat beragama Nabi SAW. Itu asal sejarah nama Madinah. Maka Nabi hijrah, Nabi jadi pemimpin masyarakat di Madinah. Nabi mudah untuk melaksanakan dakwah Nabi SAW. Lihat, Nabi pindah ni dengan sebab dakwah, dengan sebab politik yang beri keuntungan ke atas umat Islam. Cuma hikmah kita boleh ambil dari hijrah Nabi ni. Nabi orang Mekah, bukan orang Madinah. Tetapi kenapa golongan Aus dan Khazraj ini nakkan Nabi ni jadi pemimpin di kalangan mereka? Sebab apa? Kadang-kadang bila dua puak bertelagah, contohlah kita ambil Melayu, kita ambil lah Jawa, Banjar. Ni perumpamaan. Orang Banjar dia kata aku nak naikkan orang aku. Orang Jawa dia kata aku nak orang aku jadi pemimpin. Sampai bila nak selesai pergaduhan antara dua kumpulan ini? Maka jalan tengah dia kena ambil orang luar, tak boleh orang daripada dua pihak. Ataupun macam kita sini, okey Banjar tak boleh, Jawa tak boleh, okey kita ambil orang Bugis.
Jadi dia tak boleh kata ni orang aku, ni orang tak. Maka kalau orang tu keluarkan keputusan, berikan arahan, maka arahan yang diberikan tidak memihak pada satu-satu orang, satu-satu kumpulan, satu-satu masyarakat. Tengok bijak mereka ni. Kemudian hikmah apa? Mungkin di Shah Alam ni tak ada masalah, tapi kalau kita lihat di kampung-kampung, bila isu perlantikan nazir masjid, pengerusi surau, dia akan jadi isu utama, nak orang tempatan. Bukan isu pertama dia nak orang yang boleh buat kerja, yang amanah, tapi nak orang tempatan. Saya tengok ni bukan orang tempatan ni, saya sini 60 tahun hidup, saya lahir kat sini, saya yang paling layak jadi pengerusi. Tak. Nabi bukan orang tempatan, tapi Nabi ada diri pada Nabi SAW itu orang yang amanah, orang yang boleh buat kerja, maka dia layak jadi pemimpin. Sebab itu hikmah yang kita boleh ambil daripada hijrah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW, kalau kita lihat dalam sepotong hadis, Nabi SAW sebut, man tamassaka, Nabi kata apa? Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika mana umatku dalam kefasadan, indal fasadil ummati, dalam ketika mana umatku dalam kefasadan. Buka televisyen kita tengok, seumpama zaman kita sekarang, buka televisyen kita tengok, dalam banyak channel Astro tu, contohlah campur dengan Astro, saya tak tahulah berapa banyak channel lah. Cuba cari channel mana yang tak buat benda fasad. Astro Asis kadang-kadang terlajak pula cerita Korea tak pakai tudung. Tapi dia ambil sebab apa? Dia kata cerita tu ada nilai moral yang baik. Tak apalah, kita faham-faham je lah. Okay. Kadang-kadang TV Al-Hijrah pun terlajak juga. Nak tapi 100% benda tu baik, payah. Maksudnya kita sekarang hidup yang mana keliling kita lihat semua dengan kebanyakan kefasadan. Alhamdulillah kalau pergi Shah Alam Mall, jarang nak nampak pendek-pendek ni. Pendek bukan orang pendek, tapi seluarnya pendek, skirtnya pendek. Saya duduk di kelab, saya selalu pergi kalau nak pergi jalan, cari barang ke apa, pergi City Mall, City Alam Mall. Itulah lebih kurang bunyi dia. Saya pun tak nak hafal, benda tu hafal tak dapat pahala pun. Saya pergi. Pergi tengok, uish, kalau pakai serban, tercampak serban saya. Pendek, semua peha putih-putih. Na'udzubillah min zalik. Hafal banyak-banyak hilang. Kepasadan tak boleh nak hilang. Satu ketika saya ada program di Ipoh. Saya bawa orang rumah saya sendiri sebab penganjur sediakan bilik hotel untuk satu malam. Saya pergi orang rumah. Kemudian habis program semua. Program dengan Jabatan Kerajaan lah. Programnya pagi sampai tengah hari. Kemudian malam besok tu balik. Petang tu bawa orang rumah nak pergi Ipoh Parade, betul kan? Saya membantai je Ipoh Parade, mana tahu ada nama lain, tapi Parade lah. Saya masuk. Orang rumah saya, perkara pertama yang dia bisik kat telinga saya, dia kata, kita dah sampai Guangzhou. Saya tanya kenapa, saya pun tak nampak lagi lah, tak perasan. Bila mata tengok hilang dunia, tak perasan lah. Orang rumah saya kata, tengoklah semua orang mata sepit. Tak salah orang Cina ni, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila cara pemakaian itu boleh menyebabkan kita sendiri lihat benda itu menyebabkan boleh datang dosa pada kita. Pandang sekali tak apa. Ini kan kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi kata pandang sekali benda tu dimaafkan. Sekali pandang dah lah kan? Tapi ada orang dia memang pandang sekali tapi lama. Pandang tak boleh juga. Maksudnya kita duduk dalam zaman yang kita kadang-kadang mata kita buka, susah nak nampak benda baik, benda yang tak baik banyak depan mata kita. Maka Nabi kata, barang siapa yang pegang teguh dengan sunnahku, man tamassaka bi sunnati indal fasadil ummati, ketika zaman umatku penuh dengan zaman kefasadan, benda-benda tak baik, maka dianugerahkan ajru mi'ah syahidah, dianugerahkan pahala 100 pahala mati syahid. Pegang sungguh-sungguh, buat amal sungguh-sungguh kan? Dalam keadaan dunia ni penuh dengan benda-benda yang tak baik, benda-benda maksiat, Allah Ta'ala anugerahkan pada kita 100 pahala mati syahid. Ni
nak pegang teguh dengan sunnah, nak pegang teguh dengan arahan hadis Nabi SAW. Saya nak bawa beberapa kisah sebagai penutup. Nabi SAW dengan para sahabat, nak tunjuk Nabi SAW ni yang kita boleh ambil faedah, pedoman daripada Nabi SAW. Kisah ini pun ada diceritakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kisah Nabi dengan Salman Al-Farisi. Farisi maksudnya Salman orang Parsi. Jangan salah sebut Salman Al-Farisi, Salman orang Peris. Tak kena. Zaman tu silap Peris pun belum ada lagi. Okay. Salman Al-Farisi ni orang Parsi. Maksudnya bukan orang Arab, orang Ajam, orang selain orang Arab. Datang ke Madinah semata-mata nak cari seorang yang namanya Muhammad, seorang yang Nabi, nak beriman dengan dia. Okay. Datang Salman Al-Farisi ni ke Madinah. Datang jadi hamba pada seorang Yahudi. Salman Al-Farisi datang jumpa Rasulullah, bawa sedulang tamar, sedulang kurma, jumpa Rasulullah. Rasulullah, aku sedekahkan pada kau. Rasulullah kata, tak boleh, aku tak boleh terima sedekah. Salman Al-Farisi nak uji, nak cuba, nak tahu betul tak orang itu Nabi SAW. Sebab para Nabi tak boleh terima sedekah. Okay. Datang keesokan hari, jumpa dengan Nabi SAW, bawa sedulang kurma. Rasulullah, aku nak hadiah pada engkau. Nabi ambil, kemudian Nabi makan dengan para sahabat. Akhlak Nabi satu, Nabi makan tak ada makan seorang-seorang. Bila ada sahabat, Nabi makan ramai-ramai. Okay. Contoh, ada satu, kadang-kadang Nabi makan seorang-seorang, bukan kedekut. Ada satu ketika sahabat datang bawa buah oren, jumpa Nabi SAW, bagi pada Nabi. Nabi makan sembunyi-sembunyi, Nabi makan seorang. Sahabat pelik, selalunya Rasulullah ni kongsi dengan ramai-ramai, ini makan seorang-seorang. Rupanya semua buah oren tu masam. Nabi tak nak bagi benda yang tak baik pada sahabat. Tengok akhlak Nabi SAW. Kemudian Nabi tahu bahawasanya Salman Al-Farisi ini jadi hamba pada seorang Yahudi. Maka Nabi cuba bebaskan Salman Al-Farisi ini daripada jadi hamba kepada seorang manusia, supaya jadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak ada duit, Nabi tak ada harta. Nabi bukan orang yang hidupnya mewah, kaya. Habis harta Nabi, kemewahan Nabi yang ada pada Nabi, Nabi sedekahkan, Nabi infakkan, Nabi bantu orang Islam yang lain. Nabi buat perjanjian dengan seorang Yahudi yang jadi tuan kepada Salman Al-Farisi ini. Buat apa? Nabi akan tanamkan benih kurma untuk orang Yahudi itu, yang dibantu oleh Saidina Umar Al-Khattab. Tanam. Kemudian Yahudi itu kata, sehingga kurma itu berbuah, baru aku lepaskan Salman Al-Farisi. Rupa-rupanya ada pokok yang tak berbuah. Sebab apa? Pokok itu ditanam oleh Saidina Umar Al-Khattab. Sebab apa? Pokok ni takut dengan Saidina Umar, tak jadi nak buah. Oh ni, Saidina Umar ni dia ada sifat dia. Bukan sekadar tu, dalam hadis lain dia ceritakan, bila Saidina Umar ni jalan satu lorong di Madinah, syaitan akan cari lorong lain, tak boleh bertembung dengan Saidina Umar. Maksudnya sangat takut dengan Saidina Umar Al-Khattab. Ada kisah meriwayatkan pula, bila mana ditanyakan soalan kubur kepada Saidina Umar, ma rabbuka? Saidina Umar tanya malaikat, ma rabbuka? Siapa Tuhan kau? Tegas, garangnya Saidina Umar Al-Khattab. Maka Nabi cabut balik, Nabi tanam balik dengan mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Dalam masa tahun itu juga, kesemua pokok berbuah. Kemudian barulah dibebaskan Saidina Salman Al-Farisi. Kemudian dalam kisah yang lain, Salman Al-Farisi satu ketika duduk dengan Nabi, dengan sahabat yang lain, duduk sebelah Nabi SAW. Duduk. Kemudian sahabat ini, mereka ni, yang lain ni, mereka ceritakan tentang kelebihan keturunan mereka, kaum mereka. Macam kita lah, Banjar, Bugis, Mendeleng, Jawa dan semua. Dia kata orang Jawa ni kehebatan dia buat tempe mesti sedap. Orang Banjar dia adalah kehebatan dia. Masing-masing dia cerita dia punya kaum, dia punya kehebatan. Bila sampai Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi ni terdiam.
Sebab dia tahu kehebatan yang ada pada kaum dia, orang Parsi ni, kehebatan yang tak baik. Menjajah, bunuh orang, rogol orang, rompak harta orang dan sebagainya. Maka dia malu. Datang Nabi SAW yang ada di sebelah Salman Al-Farisi. Nabi peluk Salman Al-Farisi. Nabi kata, dia ni salah seorang daripada Ahlul Bait, daripada keluarga aku. Tengok akhlak Nabi SAW. Kemudian ketika peperangan Khandaq, digali parit. Ni Nabi bila berperang, Nabi duduk depan, bukan Nabi duduk belakang. Negara kita ni sedang perang, tak perasan. Perang apa? Perang ekonomi, kegawatan ekonomi. Orang ekonomi mungkin dah nampak. Saya ni bukan ekonomi, tapi kalau nak sembang insya-Allah boleh. GST apa dia? Gasak sampai tertongging. Lain saya tak tahu. Maksud dia apa? Sebelum saya nak bawa kisah Nabi, nak cerita ni. Negara kita dalam peperangan, dalam masalah ekonomi, okey, sepatutnya orang yang dahulu kena duduk di hadapan berkorban, pemimpin, bukan rakyat. Rakyat didahulukan. Memang rakyat dahulu, rakyat bayar cukai, rakyat kena tu, rakyat kena ni, rakyat kena tu. Pemimpin duk kau untuk dia. Tapi Nabi SAW, kalau kita baca dalam sirah ketika perang Khandaq, Nabi turun dengan lebih kurang 1000 orang sahabat, gali parit. Nabi ni pemerintah. Nabi ni, kalau kita kata buat perintah ni dunia, Nabi ni Rasul, pesuruh Allah Ta'ala. Turun gali parit. Dalam turun gali parit itu, Nabi ambil berapa biji batu, Nabi selitkan pada kain Nabi SAW, pada tali pinggang Nabi. Dilihat oleh sahabat. Kemudian sahabat tanya pada Nabi, rupanya Nabi telah beberapa hari tak makan, Nabi minum je. Tengok. Ni hebat. Rumah Nabi ni kadang-kadang sampai 2 hari, 3 hari dapur tak berasap. Kita dapur tak berasap, makan kat luar. Nabi tak makan. Kemudian sahabat kata, Rasulullah, aku balik, aku nak ajak kau datang rumah aku makan. Kemudian sahabat ni balik. Sahabat ni potongkan, ada 2 ekor kambing. Satu kambing betina besar, kemudian anak kambing. Kita antara 2 ni mana kita nak potong kalau kita sayang dengan Rasul? Ini yang besar, ibu kambing kan, anak kambing kita nak potong. Sahabat ni dia potong anak kambing. Bukan kedekut, tapi adat kebiasaan orang yang memang bangsa makan kambing, anak kambing itu makanan yang sangat special, yang sangat sedap. Maka dipotong yang sedap, yang lebih mahal, anak kambing itu dipotong untuk dimasakkan, diberikan kepada Rasul SAW. Potong. Bila dah potong, sahabat patah balik jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah bangun. Rasulullah umumkan kepada lebih kurang 1000 orang sahabat, sama-sama ikut aku pergi makan rumah sahabat. Bayangkan, sahabat tu berpeluh. Dia kata kambing seekor lebih kurang dalam 10 kilo, nak makan untuk 1000 orang. Sampai je rumah sahabat, Rasulullah buka periuk itu. Rasulullah ni, adab Rasulullah SAW, Rasulullah tuangkan kepada sahabat-sahabat yang lain lauk tu. Sahabat bawa bekas, Rasulullah bagi. Sampai sahabat yang tuan rumah ni, dia rasa apa? Dia kata, habis Rasulullah tak dapat makan lah lepas ni. Dan tunjuk keberkatan mukjizat yang ada pada Rasul SAW. Yang terakhir Rasulullah dapat makan dan dapat lagi 1 round sama-sama dengan sahabat yang lain, tambah makanan yang sahabat itu masakkan untuk Rasul SAW. Nak tengok keberkatan. Ini Rasul ni pemimpin, tapi mendahulukan orang yang dipimpin sebelum mendahulukan diri dia. Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il dicerita bila Rasulullah berjalan, Rasulullah SAW akan jalan di belakang para sahabat, bukan di hadapan para sahabat. Tengok. Sebab apa? Okay. Kita baru jadi pemimpin, baru dapat YB yang berhormat. Kalau saya jumpa Tui lah, bukan berhormat, yang berkhidmat. Khidmat dengan aku. Aku ni rakyat. Yang berhormat, YB. Itulah kan. Jarang mana ada orang sebut yang berkhidmat. Dah mula duduk depan, meja VVIP, parking khas dan sebagainya. Sedangkan Rasulullah SAW jalan di belakang para sahabat, walaupun Rasulullah ni lebih lagi daripada VVIP, jalan belakang. Sebab apa? Maka disyarahkan, diceritakan bahawasanya Rasulullah jalan di belakang dengan sebab apa? Bila ada sahabat yang keletihan,
dalam perjalanan, Rasulullah akan pimpin, akan papah sahabat itu dalam perjalanan itu. Bila sahabat ada yang tercicir barang, Rasulullah akan ambil simpankan untuk sahabat itu. Kita lihat akhlak pemimpin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kisah Saidina Bilal bin Rabah. Kita biasa dengar kisah ni, saya bawa kisah ni kat sini. Saidina Bilal salah seorang sahabat yang paling rapat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kerjanya tiap-tiap pagi orang yang akan mengejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Saidina Bilal. Tapi Rasulullah dah bangun, cuma nak tunjuk Saidina Bilal ni, dia akan bagi tahu, beri ingat pada Rasulullah dah nak masuk waktu fajar, waktu subuh. Dia akan lalu depan Rasulullah, panggil Rasulullah dan masuk waktu subuh. Dan dia akan azan, yang mana dia azan pada ketika Rasulullah hidup sahaja. Kemudian Saidina Bilal bin Rabah ini, kalau kita baca dalam sirah, dalam sejarah, ramai di kalangan para sahabat, bila mana Rasulullah meninggal, bila mana Rasulullah wafat, sahabat-sahabat ni keluar daripada Madinah. Ada sebahagiannya yang memang asal daripada Mekah, balik ke Mekah balik. Dan ada sebahagian, ada yang dah sampai ke China, ada yang dah sampai ke Konstantinopel ataupun kita sebut sekarang Istanbul, ada dah sampai ke sana, ada dah sampai ke Syam, Syria dan sebagainya. Sebab apa? Mereka tak boleh duduk di Madinah. Sebab apa? Bila mereka lihat akan kubur Nabi, mereka lihat akan rumah peninggalan Nabi, mereka lihat akan masjid Nabi, mereka rasa akan sangat sedih. Sebab Nabi itu orang yang paling mereka cintai. Maka mereka pindah. Dalam pindah itu mereka bawa risalah dakwah yang telah diajarkan Nabi SAW kepada mereka. Salah seorangnya Saidina Bilal bin Rabah. Saya duduk di kampung yang mana dibuka oleh Saidina Bilal bin Rabah. Nama kampung tu Daraya, di Syria. Nak cerita baik orang kampung tu macam mana? Saya sampai di Syria. Saya ada kisah hidup saya ni, memang kalau orang dengar menangis, tapi saya tak nak ceritalah. Memang anak yatim piatu daripada kecil kan. Duduk rumah anak yatim pula sekolah pondok. Jadi tak ada pendidikan formal. Habis daripada sekolah pondok, ambil SPM secara persendirian, kemudian ambil tingkatan 6 secara persendirian, kemudian pergi Syria. Saya pergi Syria, saya cuma berbekalkan dengan duit RM1,000. Tapi saya dah tekad hati saya kata kat mana-mana ada rezeki. Rajin bercakap, insya-Allah dapat kerja, dapatlah duit. Saya niat begitu. Yang bagi RM1,000 ini Dr. Yunus Khairi, Muhammad Yunus Khairi. Esko sekarang, esko apa? Esko agama. Sebab saya rapat dengan dia. Dia bantu saya. Tu pun jumpa kat airport, dia hantar saya kat airport. Ni cerita lah lama dah. Okay. Bila pergi, ialah kos hari hidup di bandar mahal. Jadi ada kawan ajak duduk satu tempat nama Daraya, pinggir bandar Damsyik, di perkampungan. Lebih kurang perjalanan nak sampai bandar pun dekat 1 jam naik pengangkutan awam. Saya duduk, saya bayar rumah untuk 1 bulan pertama. Pada bulan-bulan yang seterusnya, rumah tu dibayarkan oleh orang lain. Tengok baiknya orang Arab di Syam, di Syria ni, bayar. Kemudian bil elektrik, bil air, makan, semua ditanggung. Sampai satu ketika, satu tahap, saya tak nak buka pintu rumah bila Arab datang. Sebab apa? Saya tahu bila dia masuk rumah, tempat pertama yang dia akan terjah dapur. Dia masuk dapur, dia tengok dapur ni macam tak cukup makan. Besok datang beras 50 kilo, gula 50 kilo. Wah, itu. Kalau dah nak kena diabetes memang cepatlah masa tu. 50 kilo. Nak tunjuk baik tak baiknya orang Arab di Syria ni, itu akhlak dia. Sangat menghormati ahli ilmu, orang yang nak mengaji. Kemudian datang bila Aidil Adha ni, ada 3 orang kat rumah tu kan? Setiap seorang tu dengan 2 ekor kambing diberikan. Korban potong kambing pula. Dan dimasakkan. Dia tanya nak masak apa, kita kata panggang cukuplah. Masak Arab kan sedap mana pun, pada tekak kita panggang. 3 orang nak makan 6 ekor kambing. Hoi, tak boleh. Bila mula-mula sampai dulu kampung tu, dibawa ke masjid, dia buat satu program, satu keraian. Orang luar datang,
Dia buatkan pentas, duduk atas pentas, dia minta baca beberapa potong ayat Al-Quran. Kemudian orang semua pelik. Dia kata, ada juga orang boleh cakap bahasa Quran ni. Sebab apa? Dia sendiri tak boleh, sebab dia guna bahasa pasar. Kita guna sebiji ikut fusha. Bahasa standard, dia kata memang hebat orang ni. Nak tunjuk kemuliaan, baik hatinya orang kampung tu. Kampung itu kampung yang diduduki oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Kampung tu Daraya nama kampung tu. Okay. Kemudian Sayyidina Bilal ni selang berapa tahun lama dah hijrah ke sana. Satu malam, satu ketika bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah kata apa? Bilal, kau tak rindu ke dengan aku? Tengok. Kita kelibat Nabi pun belum tentu. Ini Nabi jumpa dalam mimpi, Nabi tanya Bilal, kau tak rindu ke dengan aku? Tengok. Rindunya sahabat dengan sahabat yang lain. Tengok. Maka bangunnya Sayyidina Bilal pagi-pagi itu bersiap-siap untuk kembali ke Madinah. Dengan sebab apa? Kerinduan dia kepada Nabi SAW. Sampai Madinah, Sayyidina Bilal ini dengan sebab terlalu rindu pada Nabi SAW, pergi pada kubur Nabi, dalam keadaan terlangkup badannya ke kubur Nabi itu, menangis, cium kubur Nabi dengan sebab terlalu rindu kepada Nabi SAW. Ini sahabat. Sebab apa? Sebab akhlak Rasulullah SAW itu menyebabkan sahabat ni sangat cinta pada Nabi SAW. Kemudian kisah sebatang pokok yang jadi tiang pada masjid Nabi SAW. Pokok daripada pohon tamar, yang mana satu ketika pada awal hijrah Nabi SAW, yang mana ketika itu Nabi SAW bila mana khutbah Jumaat ataupun khutbah-khutbah yang lain, Nabi bersandar pada tiang itu. Ketika itu belum ada mimbar. Saban bulan, saban tahun, semakin ramai orang yang masuk Islam, semakin ramai yang datang dengan khutbah Nabi SAW. Ketika itu sahabat-sahabat yang duduk di belakang tak dapat dengar jelas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang duduk belakang. Maka sahabat-sahabat ini ambil inisiatif, buatkan satu mimbar untuk baginda Rasul SAW ini. Yang mana ketika Rasul nak naik mimbar itu, dia akan melintasi tiang ini. Naik aja atas mimbar itu, Rasulullah sampaikan khutbah, terdengar suara anak kecil yang sedang menangis. Seumpama anak kecil yang perlukan ibunya. Hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nangis. Daripada tangisan itu sederhana kecil, sehingga tangisan itu mengganggu para sahabat yang lain. Sahabat yang lain saling berpandang antara satu sama lain. Mungkin kalau kita ni, kita kata anak siapa yang menangis ni? Pandang ni, pandang ni, pandang ni, anak siapa? Kemudian Rasulullah turun daripada mimbar itu, Rasulullah pergi pada tiang itu, Rasulullah usap tiang itu. Dalam hadis itu seumpama seorang ibu yang sedang memujuk anak ni. Tanya, tiang kenapa nangis? Tak. Tiang nangis dengan Rasulullah. Tanya, tiang kenapa nangis? Dia kata apa? Rasulullah, sesungguhnya aku rindu dengan kau Rasulullah. Dahulu engkau selalu bersandar pada aku, sekarang tidak. Maka Rasulullah berikan dua pilihan. Rasulullah kata apa? Kau nak bersama aku atas dunia ni, atau kau nak menjadi salah satu tiang syurga aku di akhirat nanti. Bayangkan kalau Rasulullah ada depan kita, berikan dua pilihan begitu, apa jawapan kita? Maka kita akan jawab, kita nak bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Maka batang tiang itu berhenti daripada menangis. Maka ulama yang mensyarahkan hadis tu, ulama kata apa? Seandainya kalau Rasulullah tak pujuk, nescaya sampai sekarang tiang itu pasti akan menangis. Dengan sebab apa? Dengan sebab cinta dan rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma hikmah dia kita nak ambil sebagai penutup dia. Tiang ini satu benda yang mati, tak ada jiwa, tidak bernyawa, tetapi punya rasa cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbanding dengan kita yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita ni ada jiwa, ada nyawa, ada rohani, ada perasaan, boleh memahami perasaan cinta, kasih sayang kepada seseorang. Tetapi sejauh mana kasih sayang kita, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat
Habib Ali Zainal Abidin, tokoh pendakwah dalam negara kita, apa kata dia? Kita bukan sekadar jadi orang yang bangga dengan Rasul, tetapi kita perlu jadi orang yang Rasul bangga dengan kita. Saya ulang lagi sekali, kita bukan sekadar jadi orang yang bangga dengan Rasul, tetapi kita perlu jadi orang yang Rasul bangga dengan kita. Maksud dia apa? Zaman sekarang fenomena dengan ya Hanana dan sebagainya. Benda baik, alhamdulillah, saya tak kata benda tu tak elok. Tetapi bukan sekadar dengan qasidah, dengan salawat-salawat begitu, tetapi perlu kita buktikan dengan melaksanakan tuntutan-tuntutan yang datang daripada Nabi SAW. Nabi tak bangga dengan kita baca qasidah, tetapi Nabi bangga dengan kita bila mana kita beramal dengan apa yang telah disuruh, apa yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis Nabi SAW. Apa guna kita duduk tengah padang, ya Hanana, balik lawan hukum-hukum Allah Ta'ala, menafikan akan wujudnya pemerintah Islam yang diwujudkan oleh Nabi SAW. Apa guna? Malah Nabi bukan kita bangga dengan Nabi, tetapi Nabi tak bangga dengan kita, takut-takut Nabi akan celakakan kita di akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Kena jaga-jaga. Maka kesimpulan saya nak ambil untuk malam ini, bila mana sebut ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sekadar kita baca dengan Al-Quran, kita baca akan hadis Nabi, kita baca kitab-kitab para ulama tanpa kita melaksanakan apa yang telah kita baca, apa yang kita telah pelajari daripada Al-Quran dan hadis Nabi dan kitab-kitab para ulama terdahulu. Maka saya seru pada tuan-tuan, kaum ibu di belakang, dengan kemampuan yang ada pada diri kita, walaupun kita tak mampu, tak hebat macam orang lain, kemampuan yang sedikit itu kita cuba untuk menjadikan Islam dalam negara kita Islam yang dihormati, Islam yang dapat dilaksanakan hukumnya dalam negara kita, insya-Allah. Kemudian saya nak ambil satu isu sedikit. Baru-baru ni kalau kita lihat isu di Negeri Sembilan, Pondan diberikan bawa ke Mahkamah Rayuan supaya mana membatalkan fatwa tentang pengharaman orang lelaki jadi perempuan, orang perempuan jadi lelaki. Okey. Kita lihat 3 orang hakim, yang 3 orang ni Islam, orang Melayu Islam. Tapi apalah masalahnya, kenapa dia membenarkan rayuan itu sampai terbatalkan fatwa NM 66 Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Jangan kita cabar hukum Allah Ta'ala. Memang fatwa tu manusia buat, tapi hukumnya, hujahnya, dalilnya daripada Al-Quran dan hadis. Jangan kita cabar, takut kita cabar akan datang ujian, bencana, bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah menyebut dalam hadisnya, Nabi kata apa? Akan datang satu zaman yang mana umatku lari daripada para ulama dan fuqaha. Maksud dia apa? Datang satu zaman yang mana umat Nabi ni dia tak nak duduk dengan ulama, dengan fuqaha. Ulama bagi nasihat dia tolak ke tepi, dia tak nak dengar. Sampai satu tahap dia kata ulama dah tua, tak relevan, dah nyanyok dan sebagainya. Dia main hukum akal je. Dia tolak para ulama, membenci para ulama. Maka ketika itu akan datang 3 macam bala bencana daripada Allah Ta'ala. Yang pertama apa dia? Allah Ta'ala akan angkat keberkatan pada rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Nah sekarang GST, minyak naik, cukai naik, tol dan sebagainya. Maka kita kerja bukan kerja benda haram. Kerja kita halal, datang tepat pada masanya, balik lewat, tak claim overtime, pekerja yang amanah, rezeki yang halal. Tetapi nampak macam tak ada keberkatan. Sebab apa? Kita tak nak duduk dalam majlis ilmu, kita tak nak dengar nasihat ulama, kita tak nak jadikan ulama sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita. Maka diangkat sedikit demi sedikit keberkatan atas rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan. Yang kedua, diangkat, yang ini dijadikan pemimpin yang zalim di kalangan mereka.
Nah, apa yang berlaku memang realiti sekarang. Sebab apa? Macam mana boleh naik yang zalim? Sebab yang bawah ni pun kecil-kecil zalim ni, tolong naikkan yang si zalim. Bayangkan pemerintah ke atas ni, bila mana dia dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala nanti, dia kata, kenapa engkau buat zalim pada rakyat engkau? Maka dia kata, tak, ni yang tolong angkat aku kat belakang ni. Siapa yang tandakan tu, tu siap engkau nanti. Betul? Na'udzubillah min zalim. Sebab apa? Kita tolak ulama', kita tak nak ulama', benci para ulama', tak nak mengaji dengan para ulama', maka Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala sediakan pemimpin yang zalim di kalangan kamu, di kalangan mereka. Yang terakhir sekali, yang mana dengan sebab kita tolak para ulama', benci para ulama', maka dalam hadis itu Nabi SAW kata akan keluar daripada dunia tanpa membawa iman. Keluar daripada dunia ni cuma satu jalan je, satu pintu. Pintu kematian. Mati dalam keadaan tidak beriman. Sebagaimana yang saya sebutkan pada awal tadi, mati nampak Islam, nampak seorang Muslim, tapi bila masuk dalam kubur, malaikat balikkan jenazah mayat itu daripada menghadap kiblat Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia orang yang tolak hukum Allah Ta'ala, membenci para ulama' dan sebagainya. Maka kita lihat tiga perkara itu seakan-akan telah berlaku pada zaman sekarang. Maka kita jadi orang yang mengajak supaya orang duduk dengan para ulama', ambil manfaat, ambil faedah daripada para ulama', dan kita jadikan para ulama' ini sebagai contoh suri tauladan dalam kehidupan kita. Disebabkan ulama' ini warasatul anbiya, ulama' ini pewaris para nabi, ulama' juga mengambil contoh suri tauladan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna du'aana bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نمت الأرض بنور شمسك والقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana ya sami'a du'aana bihormati Nabi Muhammad istajib du'aana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum tu tuan-tuan kaum ibu, di pintu tu ada tabung bagi Pondok Moden Darul Aziziyah. Alhamdulillah, ada seorang hamba Allah ini mewakafkan tanah. Satunya 2 ekar di Kalumpang dan satu lagi 60 kali 160 di Kampung Rantau Panjang Kelang. Maka kami dalam usaha kumpul dana, insyaAllah sekarang tengah tunggu pelan untuk diluluskan untuk menaikkan sebuah bangunan untuk pengajian Pondok Moden Darul Aziziyah. Maka kami mohon rayuan. Kami sedang mengumpul dana lebih kurang 500,000. Kalau ada siapa-siapa nak bagi sumbangan, saya alu-alukan. Kemudian mungkin tak nak bagi sumbangan dalam bentuk wang ringgit, kalau ada kontraktor nak terus buatkan bangunan pun, alhamdulillah, saya alu-alukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.